Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 13 Januari bersama saya, Debbie Amanda Padan. Kita mulakan berita dengan perkembangan COVID-19 di negeri ini. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak terus meningkat kepada 1,574 kes selepas penambahan sebanyak 146 kes baharu semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan daripada jumlah itu, Sibu merekodkan 92 kes, Sebauh 20 kes, Kanawit 12 kes, Miri 11 kes, Beluru dan Kuching masing-masing 3 kes, Dalat 2 kes, Saratok, Bintulu dan Limbang masing-masing merekodkan 1 kes. JPBN menerusi kenyataan turut memberitahu bahawa satu lagi kluster baru iaitu kluster Bukit Sekubung Sebauh diisytiharkan melibatkan daerah Sebauh di bahagian Bintulu. Indeks kes kepada kluster ini ialah kes 1,258 yang dikesan melalui saringan individu bergejala pada 8 Januari lalu setelah mendapat rawatan di Klinik Kesihatan Sebauh Bintulu. Ini menjadikan 7 kluster COVID-19 aktif di negeri ini termasuk kluster Jelita Miri, kluster Pasai Sibu, kluster Keranji Tabuan Kuching, kluster Bah Sayap Miri, kluster Stutong Kuching, kluster Mado Meradong. JPBN juga memberitahu terdapat 18 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge. Seramai 435 orang masih menerima rawatan dan diasingkan di hospital dan seramai 156 pesakit dalam siasatan PUI yang baharu telah dilaporkan, manakala 12 PUI yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Daerah Sebauh kini berstatus jingga, manakala daerah Limbang berstatus kuning setelah 1 kes baru dilaporkan semalam di daerah tersebut. Sementara itu, daerah Kuching, Sibu dan Miri kekal berstatus merah. Daerah Beluru, Dalat Selangau, Sebauh Semarahan Sri Aman, Bukit Mabong Meradong dan Bintulu kekal berstatus kuning dan 27 daerah lain kekal berstatus hijau. Dalam perkembangan sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN turut memaklumkan bahawa sambutan Tahun Baru Cina hanya dibenarkan pada hari pertama sahaja. Sambutan itu dihadkan dengan kapasiti kehadiran seramai 20 orang pada satu-satu masa untuk ahli keluarga terdekat sahaja. JPBN turut memaklumkan bahawa garis panduan terperinci boleh didapati di dalam laman rasmi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Selain itu, garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bagi daerah Kuching, Sibu dan Miri yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak boleh didapati di portal rasmi MKN. Garis panduan itu berkuat kuasa tengah malam tadi sehingga 26 Januari. Dalam pada itu, JPBN juga membenarkan operasi penjualan makanan dan minuman panggung wayang untuk beroperasi. Walau bagaimanapun, ia merangkumi pembelian untuk dibawa balik dan penghantaran makanan sahaja. Dalam pada itu, beberapa langkah proaktif diambil bagi menyelesaikan aduan mengenai keadaan sesak di Stadium Tertutup Miri yang merupakan pusat sementara ujian calitan COVID-19. Justru Menteri Pengangkutan Dato' Lee Kim Shin merangkap Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Bencana Bahagian Miri memberitahu beberapa tindakan segera diambil bagi mengatasi masalah berkenaan. Dato' Lee Kim Shin menjelaskan pihak Kesihatan Miri akan membuat panggilan dan menetapkan tarikh temujanji bagi ujian calitan selain menyediakan papan tanda untuk memudahkan proses saringan dilakukan. Beliau turut memohon kerjasama semua pihak supaya mematuhi prosedur operasi standard berikutan Miri kini berstatus zon merah. Sementara itu, tinjauan di sepanjang Jalan Pen Borneo dari Miri Bintulu menuju ke kawasan Rumah Rambas Sungai Liam Beluru Bakong mendapati jalan lengang dan tiada kerja pembinaan dilakukan. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama Angkatan Pertahanan Malaysia Miri telah menghantar 396 pek barang bantuan untuk tempoh 2 minggu ke kawasan sekatan Jalan Raya Rumah Emah Sungai Liam Beluru Bakong yang telah dilaksanakan pada 10 Januari lalu.
Keputusan ujian calitan COVID-19 penduduk di Sibu dan kawasan sekitarnya dijangka dapat diperoleh dalam tempoh 48 jam. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai, Hospital Sibu kini mempunyai kapasiti untuk menjalankan sehingga 800 ujian calitan COVID-19 sehari, manakala 500 ujian lagi akan dihantar ke makmal hospital swasta di Sibu. Dr. Anwar Rapai berkata kepantasan mendapatkan keputusan ini amat penting untuk mengetahui keadaan sebenar situasi jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti di Sibu, Mukah, Sarike dan Kapit. Beliau turut merakamkan ucapan penghargaan kepada penduduk di Sibu yang memberikan kerjasama untuk tampil melakukan saringan di Stadium Tertutup Sibu semalam. 5 kaunter pendaftaran dan 10 pasukan melibatkan 30 kaki tangan terlibat dalam operasi ujian calitan untuk orang awam di lokasi tersebut semalam. Katanya sistem pengambilan ujian calitan juga akan ditambah baik dengan memperkenalkan sistem ujian calitan pandu lalu. Itu memang saya mengakui adalah merupakan suatu kaedah yang baik sebab pertama mengurangkan kesesakan pergaulan di kalangan yang pergi ke membuat test ini, dan yang kedua juga tidaklah bersusun dengan panjang. Okay? Mereka hanya dalam kereta dan apabila melalui tempat itu mereka disuap, kalau nak keluar kereta sekejap pun boleh ataupun kalau nak disuapkan dalam kereta pun boleh. Saringan COVID-19 pandu lalu akan beroperasi di Pustaka Negeri Sarawak Sibu, Jalan Tun Tuanku Bujang, Sungai Merah hari ini bermula pukul 2 hingga 4 petang. Pusat saringan di perkarangan Stadium Tertutup Sibu pula masih beroperasi seperti biasa untuk saringan bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memberi tumpuan kepada kawasan panas yang dikategorikan sebagai zon merah untuk dilakukan proses sanitasi. Pengarahnya Hirudin Rahman berkata, proses sanitasi tersebut membabitkan premis dan tempat tumpuan awam. Bercakap kepada pemberita RTM di Kuching, Khairuddin mendedahkan sebanyak 5 kawasan di Kuching dan 1 lokasi di Sibu telah disanitasi sejak ia dikategorikan sebagai zon merah pada 10 Januari lepas, manakala 3 lokasi di Miri termasuk sebuah rumah panjang juga telah dilakukan sanitasi. Tambahnya, peralatan logistik serta bekalan bagi menjalankan operasi sanitasi adalah di tahap mencukupi bagi berdepan gelombang keempat COVID-19 yang melanda ketika ini. Katanya pihaknya juga telah memberikan latihan kepada sekolah-sekolah mengenai langkah sanitasi, khususnya di kawasan zon merah sebelum dibuka kepada pelajar dan guru. Okey, di sekolah-sekolah kita dah melaksanakan beberapa siri TOT, Training of Trainers untuk sekolah-sekolah. Minta Ketua Zon untuk berhubung terus dengan guru-guru besar di sekolah itu untuk melaksanakan program sanitasi. Pada masa sama, Khairuddin menasihati orang ramai supaya tidak memandang ringan terhadap tahap kebersihan persekitaran dan hendaklah sentiasa melakukan sanitasi di tempat kediaman masing-masing dengan mengikut panduan yang ditetapkan dalam memastikan tempat tinggal bebas jangkitan COVID-19. Setakat ini, sebanyak 726 operasi sanitasi telah dilaksanakan di bahagian Kuching, 201 di bahagian Sibu dan 450 di bahagian Miri sejak 30 Mac tahun lepas. Dalam perkembangan sama, Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Hirudin Rahman mendedahkan bahawa sebanyak 199 misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR telah dilakukan sejak 23 Mac tahun lepas. HADR terbabit melibatkan seramai 670 pegawai dan anggota bomba. Khairuddin Rahman memberitahu bagi menyertai 65 misi penghantaran bantuan makanan ke 11 bahagian di negeri ini membabitkan seramai 320 pegawai. Selain itu, 19 misi pemindahan 68 mangsa positif COVID-19 ke hospital atau pusat kuarantin pula melibatkan 31 pegawai bomba ke 4 bahagian. Khairuddin turut memberitahu bahawa seramai 97 pegawai bomba juga terlibat dalam 61 misi
HADR untuk membawa 204 pesakit dalam siasatan PUI menjalani ujian swab di 4 bahagian. Seramai 56 lagi pegawai terlibat dalam 8 misi seperti bantuan logistik dan penyediaan tempat kuarantin di 4 bahagian termasuk Lawas, Serian, Betong dan Bariomiri. Sementara itu, 43 misi yang dianggotai 64 pegawai bomba di Limbang terlibat dalam membawa 438 orang pelajar dari lapangan terbang ke pusat kuarantin. Manakala 3 lagi misi membawa pulang pelajar di Bintangor dan Lawas menggunakan pengangkutan air. Sarawak Energy Berhad SEB menasihati orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan mengamalkan langkah keselamatan semasa hujan lebat atau jika tahap air meningkat untuk mengurangkan risiko berkaitan elektrik. SEB dalam kenyataan media mendedahkan langkah keselamatan berkaitan elektrik perlu sentiasa diamalkan sebelum banjir, ketika dan selepas banjir. Syarikat utiliti itu memberitahu suis utama bekalan elektrik hendaklah segera dimatikan jika terdapat tanda-tanda peningkatan paras air. Orang ramai adalah ditegah untuk menyentuh atau menggunakan peralatan dan suis elektrik dengan tangan yang basah serta tidak mendekati pemasangan elektrik seperti talian, tiang dan substesen yang ditenggelami air. Dalam pada itu, selepas banjir, orang ramai diingatkan agar berhati-hati dengan tiang elektrik yang tumbang, tidak menggunakan peralatan yang telah ditenggelami air dan mendapatkan khidmat juruteknik bertauliah untuk memeriksa sistem pendawaian sebelum dihidupkan. SEB turut memaklumkan bahawa bekalan elektrik ke substesen dan fasiliti lain akan diputuskan tanpa notis pemberitahuan jika berlaku banjir dan bekalan hanya akan disambung semula jika keadaan selamat. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 13 Januari. Saudara terus patuhi SOP COVID-19 demi keselamatan diri masyarakat dan negara. Ingat, perjuangan melawan pandemik ini belum selesai. Dengan itu, saya Debbie Amanda Padan, sehingga berjumpa lagi.